Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Wa ba'd. Semua yang saya hormati, semua yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama. Dan saya memohon maaf di atas kelewatan yang tidak disengajakan ini. Ya. Pasti saya rasa saya ambil ceramah pagi di Temerloh kot. Sebab bertolak daripada rumah saya ke Temerloh 2 jam. So sama sampai ke Shah Alam ni. Ya. So insyaAllah saya ambil ceramah Temerloh lepas ni, insyaAllah di samping. Sebab biasa Temerloh kuliah Bukhara, saya tak ada gila, saya kata jauh 2 jam. Dan rupanya nak sampai ke Shah Alam pun 2 jam juga. Tapi insyaAllah saya doa akan datang saya dapat ijazah pun. Nampaknya kami punya laluan pun makin ada taman-taman baru lepas buka sekolah ni. Dan saya dah sedar 2 kali time saya tu kena mungkin awal lagi lah. Walaupun saya mohon maaf ambil masa yang berharga daripada tuan-tuan semua. Ya, boleh ke? Separuh jemaah kan. Ramai itu sibuk hatinya. Allah Rabbi. Baik, kita bersama dalam tafsir Al-Jalalain. Dan kita sama-sama harap pada Allah Subhanahu Wa Taala perbincangan kita, perbincangan yang saya katakan bahawa kita ingin campur dalamnya ilmu dan amal. Kita campur ingin dalamnya kita ingin campurkan antara ilmu dan tarbiyah, ilmu dan ukhuwah. Jadi semualah yang kita nak dua dalam satu kan. Semoga perbincangan kita mencapai matlamat yang maksimum insyaAllah. Dan mari kita sambung daripada apa yang kita ada pada ayat yang ketiga. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, hari ini kita berbincang dan kita tengok kita terjemahan ini. Ar-Rahman diterjemahkan sebagai yang maha pemurah. Ar-Rahim lagi maha penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Jadi tafsiran
tafsir Jalalain, dia menafsirkan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani yakni yang maha pemurah. Pemurah diterjemahkan sebagai pemurah. Ar-Rahim lagi maha penyayang, ya, ataupun maha pemurah, maha penyayang. Dan itu syaratnya adalah yaitu yang mempunyai rahmah, zur rahmah. Rahmah itu ialah mengkehendaki kebaikan bagi orang yang menerima. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ingin memberi kebaikan ataupun hendak kebaikan kepada makhluknya. Baik, kalau kita ingat balik semua yang saya kasih sekalian, kalau kita baca, kalau kita lihat daripada awal, ya, pada Bismillah, Bismillah, ya. Okey, pada kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini, apa nama surah ini ingat tadi? Suratul Fatihah. Lagi? Saya nak tengok apa yang masyhur dalam lidah kita. Tolong puas ni. Ada benda lagi saya tak dengar. Umul kita lagi? Suratul Hamd. Suratul Hamd. Ya. Baik. Baca mana kita? Mana Alhamd? Mana Alhamd? Hamd. Al-thana'u wal-madhu. Alhamdu. Ini memang masih maafkan saya, nak jawab pun tak pernah nampaknya, ya. Pujian. Jadi namakan surah ini adalah surah all about pujian, ya, all about praise. Baik, kita dapati bahawa Alhamdu, ini menjadi nama surah ini. Kenapa kita kata kita tengok, ya, Alhamdu untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Allah ni siapa? Rabb. Sebab tu Rabb bil alamin. Jadi pujian itu bagi Allah. Allah ni siapa? Rabbil alamin. Baik, apa yang berikutnya yang sekarang kita bincang? Ar-Rahman Manir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanuna. Ar-Rahman ni ayat baru. Ayat baru. Maknanya ayat yang ketiga. Maknanya ayat baru. Tetapi dibariskan dengan bawah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya kita nampak. Benarnya bahawa surah ini adalah semuanya tentang pujian. Pujian bagi Allah. Allah itu adalah Rabb. Allah ini adalah Rabb. Kenapa? Kenapa Rabb ini tentang Allah? Sebab itulah barisnya mengikut. Sebab tentang itu, tentang itu, tentang itu. Baik, Ar-Rahmani tentang siapa? Tentang Allah ini. Ya. Tetapi dari struktur ayatnya, sambungannya adalah Ar-Rahman ini daripada menjelaskan lagi tentang Rabb ini. Jadi sebab itu segala puji bagi Allah. Allah ini adalah Rabb sekalian alam. Rabb ini adalah sifatnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allah ini yang merupakan Rabb ini. Rabb itu, Rabb sekalian alam itu adalah sifatnya adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maliki, Malika, Maliku.
Maliki. Kita tentang siapa? Nampak tak? Semuanya, walaupun nampak beberapa ayat, tetapi semuanya sebenarnya tentang Allah. Untuk apa Allah itu? Untuk kita berikan pujian. Jadi sebab itu beberapa ayat, ya, beberapa ayat dalam itu ialah semuanya tentang puji. Walaupun berangkai ayat tersebut, tetapi rangkaian ayat itu adalah memuncakkan pujian dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud, struktur asas yang kita kena faham supaya selari apa yang Allah nak dengan apa yang rasa dalam hati kita. Beberapa rangkaian dibawa untuk mencapai pujian pada Allah. Maka saat menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasa-rasakan dalam hati, desak-desakkan dalam hati, tarbiyah ke dalam hati, agar pujian tersebut, rasa memuji tersebut, yang kita katakan keseluruhan, la yang bagi li jalali wajhikal karim, yang kami tak mampu ya Allah, ya, nak memuji, sana'an alaika, pujian kepada engkau kerana engkau maha hebat. Baik, kita tahu bahawa Ar-Rahman Ar-Rahim, dan di sini diterjemahkan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai, jom kita bincang sikit. Saya membuat beberapa catatan daripada beberapa kitab lain yang saya cuba rangkumkan dan permudahkan bagi kita. Setengah daripada setengah istilah itu mari kita bincangkan supaya akhirnya matlamat itu kita dapat. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita dapati bahawa dua-duanya daripada kalimah yang sama, yakni Rahman, ya, Rahman daripada Rahma, Rahim daripada Rahmah, maknanya daripada kata dasar yang sama, daripada kata dasar yang sama. Rahama, maka daripadanya jadi Rahman. Yang kedua daripada Rahim. Okey, Rahman, kalau ini fa'ala, maka wazannya adalah fa'lan. Yang ini wazannya adalah fa'il. Supaya setidaknya kita dapat melihat, kerana tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran melainkan mempunyai maksud yang tersendiri. Sama, tetapi maksudnya tersendiri, supaya dapat dirasai dan dipahami oleh kita bersama-sama. Baik, sebab itu kita mendapati bahawa antara dua ini, satu Rahman, satu adalah Rahim. Yang kedua-duanya adalah merupakan fa'il, ataupun yang membuat. Fa'il, isim fa'il. Fa'il itu kalau orang yang membuat, yang membuat, si pembuat itu disebut sebagai fa'il. Fa'il. English apa? Orang yang membuat. Ada dua. So the dua. Dalam verb, yang membuat itu disebut sebagai tak kira apa. Okey, jadi fa'il adalah yang membuat satu benda itu, pembina, pembuat. Okey, baik, fa'il semuanya ada atas wazan yang sama, yakni rahama. Sebab itulah Imam dalam tafsir Jalalain dia terus sebut bahawa Rahman Ar-Rahim adalah Dzur Rahmah. Dia teruskan Dzu, mana Dzu? Yang mempunyai, yang memiliki, sahib, empunya, tuan, Dzur-Ramli, tuan pasir. Awak cinta dia. Okay. Kemudian Masya Allah, dan disebutkan sini Rahmat. Jadi sebab itu saya cuba nak melihat apa yang kita boleh faham antara dua ini. Sebab ingat, dalam bahasa Arab dia mungkin kalau compare dalam bahasa Melayu, seorang yang bersyukur, kita akan sebut dalam rangkaian kata orang yang bersyukur, betul kan? Ada tak macam satu perkataan yang bersyukur sebagai itu? Tak ada.
Yang bersyukur apa ya? Ada lagi beza yang bersyukur tersebut, derajat dalam bahasa Melayu. Ya? Yang mensyukuri, yang bersyukur, ada beza tak? Sama atau beza? Okey, saya nak bagi tahu dalam perkataan saya bahawa ada yang lebih bersyukur berbanding dengan bersyukur biasa. Dalam bahasa Melayu macam mana nak buat? Dalam bahasa Melayu, yang sangat amat. Itulah marah budak-budak muda kan. Bersyukur gila. Sebenarnya bahasa tak tahu cukup. Bahasa kita tak boleh nak tunjuk ekstrimsnya. Ekstrim satu benda. Sebab kita punya ekspresi. Maaf ya, bukan ekspresi kita. Sebab bahasa adalah nak mengekspresi sesuatu. So, how nak ekspres satu orang yang bersyukur, tetapi kita nak bagi tahu dia bukan bersyukur biasa, tetapi sangat bersyukur. Maka sebab itu budak-budak kata bersyukur gila. Nampak? Macam kadang ada betul. Sebab dia tak ada ekspres. Dalam bahasa biasa dia tak ada ekspres kan. Dalam bahasa Arab boleh. Dalam bahasa Arab mereka ada mengekspreskan. Maka sebab itulah bila kita melihat dalam bahasa Arab ya, yang expression yang paling tinggi adalah atas wazan fa'lan. That's extremely gila. Please. Gila bidang. Hari ni orang okey, dah lupa semua malam dalam forum dalam bahasa kita dah rosak. Hari ni saya tengok orang yang rasa salah dalam TV dia cakap, memang kita kena sungguh-sungguh dalam keadaan kena apa? Semangat gila. Dulu tak boleh. Satu benda tu kadang-kadang baru je nak di accept ya. Baik, sebab tu semua yang saya kata yang paling ekstrim dalam penggunaan bagi isim fa'il pembuat adalah atas wazan fa'lan. Fa'lan. Bila seorang tu marah, wa ghadab, tetapi bersanatan marah, ghadab. Saya dalam keadaan ana ja'i, lapar. Ya? Bukan, dia tak ada kena. Saya sebut je. Ya? Ada sediakan makanan alhamdulillah ya. Ya. Jau'an. Maknanya wow, dia itu seorang yang lapar sangat. Ya. Atshan. Jadi bila sebut menggunakan perkataan yang ekstrim ini memberitahu bahawa penyayangnya itu, rahmat yang dimilikinya itu adalah Masya Allah bersangatan. Maka lantas digunakan kalimah fa'lan. Ya. Adapun fa'il, dia juga adalah mubalaghah, disebut mubalaghah, bersangatan. Tetapi tidak standing dengan atas wazan ini, tidak standing dengan wazan fa'lan. Jadi fa'il. Dia yang paling asas bila isim fa'il adalah fa'ilun. Fa'il yang membuat perbuatan ini disebut fa'il. Tambah alif ya, jadi fa'il. Tetapi bila si pembuat tersebut lebih maka pada ketika itu maka tak digunakan rahim, maka digunakan rahim. Al-aqil, orang yang berakal, tetapi bila dia pintar disebut sebagai aqil. Ekstrim lagi aqlan. Contoh ya. Baik, semua yang saya katakan dan perkataan-perkataan ini mempunyai kekuatan dia sendiri, kekuatan yang elok kita sama-sama faham. Bagi Rahman atas wazan fa'lan, yang pertama sifatnya adalah bersangatan tadi. Yang kita kata asyad mubalaghah. Sangat tadi. Ya, sangat. Okey. Yang kita kata extremely. Kemudian bahkan extremely itu adalah bermaksud meliputi. So maknanya ekstrimnya itu meliputi segala-galanya. So bila di atas wazan fa'lan, Rahman itu extremely, maksudnya adalah meliputi segala-galanya. Tidak ada satu pun yang terlepas keluar walau sebutir pasir daripada perkataan Rahman Allah SWT.
Extremely yang bermaksud meliputi, bahkan juga fa'lan menunjuk dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa mengatasi apa yang kita jangkakan. Ya, mengatasi apa yang dijangkakan. Maknanya Rahman itu atasi apa yang kita jangka. Kita jangka macam ni, tetapi beyond kita punya expectation. Jadi Masya Allah, itu adalah kualiti yang ada di dalam perkataan Rahman. Supaya bila kita sebut Ar-Rahman, kita dah nampak sekarang. Maka kerana itulah para penterjemah sebenarnya suka. Sebab tu kita jumpa kadang-kadang tu Maha Pemurah, ada yang menulisnya Maha Penyayang, sebab nak terjemahkan apa yang mereka faham dalam maksud itu ke dalam bahasa Melayu kita. Sehingga orang Melayu, sebab terjemah adalah bagaimana bahasa lain ditukar kepada bahasa Melayu yang paling dekat dengan maksud itu. Sebab tu kadang-kadang kita perasan, bagi orang yang tengok cerita-cerita orang putih, ada subtitles. Sama tak kadang-kadang? Tak sama. Sebab itulah upaya dia, nak bagi supaya orang boleh faham, sedangkan maksud orang itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih dalam. Inilah contohnya dalam konteks penterjemahan. Sebab tu bila kita katakan bahawa, maka sebab tu dia terjemahkan si Maha Pemurah. So please, saya nak bincang sikit sama-sama semua yang saya, kalau dalam konteks kita, apa maksud murah, cheap? Kenapa digunakan perkataan murah? Dan Allah itu, kita sebutkan tadi bila sebut pe ialah fa'il, pembuat murah itu, maka Allah itu pemurah. Dan oleh kerana disebut di atas wazan al, maka disebut maha, maka maha pemurah. So apa signifikan terjemahan pemurah itu datang pada Ar-Rahman? Jom kita cuba fikir sikit. Saya dapat jawapan. Sebab kenapa murah? Sebab sesuatu yang murah, dia adalah semua boleh dapat. So bila words pemurah itu bermaksud semua orang boleh dapat. Sebab tu kata itu jangan murah sangat. Kan perempuan kan, itu jangan murah sangat. Jangan semua orang boleh dapat you. So, tetapi Allah itu pemurah sebab nak tunjuk Rahman itu adalah pemurah, sehingga cover hatta sebutir pasir, cover pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digunakan dalam konteks ini kalimah pemurah. Kita jumpa dalam terjemahan lain banyak kan? Pengasih, kita jumpa gitu kan? Kita jumpa penyayang. Tetapi bila kita bincangkan kenapa penterjemah ini menggunakan dalam konteks bahasa Melayu pemurah, ya? Patutnya kalau pemurah, terjemah balik pada bahasa Arab, Ar-Rakhis, Rohsan, yang paling murah. Rakhis bermakna murah, tetapi Allahur Rakhisir Rahim. No. Sebab nak terjemah itu, sebab tu kadang-kadang terjemah itu nak bagi supaya kita faham. So kita faham bahawa pemurah maknanya bila sangat murah, erti satu benda itu paling mudah didapati. Dalam konteksnya adalah bila perkataan murah digunakan, makin murah, dan maha murah maknanya benda tersebut didapati oleh semua orang. Semua benda mendapat. Semua benda yang ditakbir dalam alami tadi akan merasai Rahman, yang sebab itu diterjemahkannya sebagai pemurah. Sebab itu extremely Ar-Rahman bermakna ekstrim, Ar-Rahman bermakna beyond expectation, Ar-Rahman bermaksud meliputi. Kemudian apa lagi kualiti yang ada pada kata Rahman? Dia berlaku sekarang. Ar-Rahman, wazan fa'lan itu merujuk kepada satu benda yang berlaku sekarang. Bila kita katakan akshan, maknanya kita terus tahu bahawa bila dia dah ada sangat. Sekarang. Bila dia nak kata ghadban, marah, bila dia marah itu sekarang. So perkataan ghadban ataupun wazan fa'lan atas wazan Rahman atas wazan fa'lan memberi maksud kepada kita sekarang. Okey. Jadi sebab itu Ar-Rahman bermakna sekarang. Nanti kita akan tengok apakah kita punya perbincangan ini, siapa yang sebutnya begitu. Okey, yang bermaksud sekarang. Kalimah Rahman. Okey. Dan kemudian yang ketiga, ya, Ar-Rahman itu yang tadi kita kata extreme, beyond
expectation, meliputi yang kita katakan, kemudian berlaku serta-merta. Sekarang itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ingat, sesuatu benda yang bersangatan, dia boleh, satu benda yang boleh berubah, satu benda yang boleh bertukar, satu benda yang yang sifatnya adalah sementara, temporary. Kenapa saya kata macam tu? Katalah saya akshan, saya sangat dahaga. Macam mana nak buat? So once minum apa jadi? So kalimah sangat tersebut hilang, ya, dengan minum. Dan sebenarnya semua yang saya kasih sekalian, bila kita memahami soal perkara ini, Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala itu di sanalah letaknya yang memiliki sifat ini. Maknanya apa dia? Yes, Allah itu sangat penyayang, sangat pemurah. Tetapi ingat, benda tersebut boleh diambil. Boleh diambil. Maka sebab itu adanya masuk sifat-sifat yang lain dalam sifat Rahman. Apa dia? Allah boleh menghukum seseorang. Allah boleh menghukum seseorang atas wazan fa'lan tadi, yang bersangatan tadi, tetapi boleh berubah. Boleh berubah sebab dia boleh sementara. Maksudnya apa dia? Apabila seorang itu murka, bila dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang sepatutnya didapat tersebut, maka dia tak dapat lagi. Okey. Itu kualiti yang ada pada perkataan Ar-Rahman yang patut kita faham. Yang tak sama dengan Ar-Rahim. Dia memberi kualiti yang tak sama dalam Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahim itu apa dia? Ar-Rahim tersebut wazannya adalah fa'il, memberi maksud. Bila sebut wazan fa'il adalah benda yang kekal. Kalau tadi sekarang. Tetapi Rahim, sifat perkataan itu adalah bagi yang kekal. Jadi kalau satu benda yang kekal, maka dalamnya terdapat sifat perkataan Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim tidak semestinya sekarang. Dia berterusan, tetapi tidak membayangkan sekarang. Ya. Dan kemudian Ar-Rahim, dia memberi maksud sifat rahmat itu ialah khusus, bukan meliputi. Setidaknya kita nampak bahawa wow, susahnya sebenarnya ulama nak terjemah pun susah sebenarnya. Bukan nak tafsir, nak terjemah pun susah. Ya? Nak terjemah pun susah. Sebab kita nak dengar pun susah kan? Tetapi saya kira setidaknya, Masya Allah, ya, setidaknya bahawa begitu punya strukturnya, sehingga dengan itu kita dapati bahawa yang diterjemahkan sebagai yang mempunyai Rahman. Dan saya melihat juga semua ada perbahasan yang lebih mudah daripada itu adalah Ar-Rahman. Dengar ya, Ar-Rahman, zat adalah nama bagi zat yang memiliki sifat kasih. Bila sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah nama bagi zat itu Allah lah. Nama bagi Allah yang memiliki, sebab Allah nama semata-mata, dia tidak menunjuk apa-apa pun. Tetapi bila sebut Ar-Rahman, itu nama, tetapi nama itu untuk menunjukkan sifat. Mudah sikit. Allah, nama itu nak menunjukkan apa? Zat, diri. Allah, nak jumpa, Allah adalah nama. Ar-Rahman pun adalah nama. Tapi apakah beza antara Allah yang dia itu nama dengan Ar-Rahman adalah nama? Allah adalah nama sebab nama adalah menunjukkan kepada satu benda. Betul kan? Okey. Apa nama ni? So gelas nak menunjukkan bukan kaca, benda ni. Benda ini yang saya boleh pegang. So
gelas adalah nama bagi benda ini. So Allah adalah nama bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tunjuk pun sifat apa pun. Katalah saya katakan ada nama lain contoh, tapi tak ada masalahnya. Katalah yang bercahaya, sebab shining. So saya namakan ini adalah yang bercahaya. So yang bercahaya itu adalah nama bagi apa? Bagi sifat benda ini. Nampak tak? Kalau Allah adalah nama semata-mata bagi benda, bagi zat maksudnya, gelas adalah nama semata-mata bagi benda, maka Ar-Rahman, kita beza sikit antara Allah dan Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama juga, nama, tetapi bagi satu sifat. Nama bagi satu sifat. Dan sifat itu apa dia? Pemurahnya Allah. Sifat di atas zat. Sifat itu of course atas zat juga. Macam saya katakan tadi, katalah namanya yang bercahaya. Yang bercahaya itu kat mana? Kat benda ni juga. Kat namanya gelas itu juga. Okey, cuba sebab yang ni nama, yang ni pun nama. Tapi apa beza antara dua-dua nama ini? Allah, sebab bila Allah, kita tak dapat bayangkan apa pun. Sebab di sana tidak ada sebuah perkataan sifat pun. Tetapi bila sebut Rahman, itu juga nama. Sebab Allah tu banyak nama. Problemnya kita ni ada satu nama saja. Problemnya kita ni ada satu nama. Katalah kita ni, katalah yang baik. Itu nama dia betul-betul. Memang dinamakan dia sebab dia baik, yang baik. Maka orang kata, apa nama dia? Yang baik. So, yang baik itu nama dia rupanya. Tetapi nama menunjukkan sifat. Nama dia sebenarnya apa dia? Abu. Abu adalah tak payah apa-apa. Abu adalah nama untuk nama orang itu. Baik, jadi Ar-Rahman adalah nama bagi zat yang memiliki sifat kasih. Tengok, ada pun Rahim. Dia kata apa dia? Ialah perbuatan menyayangi daripada yang terbit daripada sifat pengasih tadi. Saya risau Haji tu dia tengok cara macam tu maknanya. Okey. Saya cuba lagi. Lepas cubaan ni tak apa, kita dimasukkan lagi. Sebab benda ni dia just orang kata ta'ammuk. Mana ta'ammuk? Dia pergi dalam sikit. Tetapi ada pun bila kita rasa faham yang asas saja, it's okay. Tapi best bila kita faham dalam sikit. Tapi kata rasa macam apa ni? It's okay. Tapi saya yakin kita boleh faham. Cuma kadang-kadang bahasa saya kot, bahasa saya kadang-kadang tak apa nak simplify, Kadang-kadang problem juga kita bercakap ni, kita rasa kadang macam orang tu boleh faham. Duk mikir macam mana nak bagi orang faham. Tapi kadang-kadang bahasa tu tak berapa cukup. Kadang-kadang spark satu koma dah boleh jadi faham kan. Jadi saya cuba insya-Allah. Jadi Ar-Rahman dikatakan bahawa merupakan nama bagi sifat. Yakni sifat penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nama bagi sifat penyayangnya Allah. Adapun Rahim adalah perbuatan Allah tentang penyayang itu. Jadi Ar-Rahman adalah nama, maka daripada Rahman itu terbitnya Rahim. Daripada Rahman itu terbitnya Rahim. Kenapa dibahaskan begini semua yang saya kasih sekalian? Kerana apa? Sebab dalam Al-Quran, apabila Allah nak menerangkan tentang sifat Allah, maka Allah gunakan kalimah Ar-Rahman. Tetapi bila Allah nak menceritakan tentang Allah itu yang membuat kasih sayang itu, Allah menggunakan kalimah Rahim. Kerana itulah mufassir mengatakan bahawa Ar-Rahman itu sebenarnya nama saja. Tetapi nama itu tujuannya adalah nak menunjukkan sifat tadi. Adapun Rahim adalah perbuatan sayang itu. Jadi Ar-Rahim itu adalah perbuatan sayang itu. Sayang terbit daripada mana? Sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Pun ada yang Ibn Qayyim Al-Jawzi menerjemahkannya begitu, menafsirkannya sebagai begitu. Okey. Tetapi apa yang semua yang
semua yang saya kasih sekalian, apa yang kita dapati di sini bahawa, ya, apa yang kita dapat di sini adalah kita tahu bahawa Allah sedang ingin memberitahu kepada kita dalam ayat yang kita bacakan ini bahawa Allah itu yang merupakan Allah yang mentadbir sekalian alam. Ingat lagi masuk takbir dulu. Dialah yang mencipta. Tidak ada siapa yang boleh mencipta selain Allah. Dialah yang mentadbir dan dialah yang menyantuni. Baik, cipta, takbir dan santun itu dengan menggunakan rahmat Allah. Maka dia perkukuhkan lagi sebenarnya ayat alam yang ditakbir ini dengan sifat betapa pemurahnya Allah dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk kita faham bahawa Allah lah yang memberi kepada seluruh ciptaan itu segala kurnia. Segala kurnia. Ya, dengan rahmat, sama ada rahmat atau rahim, maka di dalamnya terbagi seluruh kurnia. Ibnu Abbas berkata Ar-Rahman, Ar-Rahmanud dunia, War-Rahim, Rahimul akhirat. Sebab tu saya terjemahkan tadi, kenapa ada sekarang, kenapa ada masa akan datang, kenapa ada mungkin akan habis. Maka Ar-Rahman, Allah itu yang sifatnya sangat menyeluruh. Sangat menyeluruh sampai siapa dapat? Siapa dapat? Semua makhluk, hatta yang mendakwa sebagai Tuhan. Siapa yang mendakwa sebagai Tuhan? Fir'aun yang mendakwa sebagai Tuhan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, tidak berkekalan. Sebab bila habis dunia ini, maka bila sampai akhirat, maka dia tidak mendapat lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dia tidak lagi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kerana itu masya-Allah. Cuma kadang-kadang orang Islam ni orang Islam ada sedikit masalah. Dan kita kadang-kadang berjumpa dengan budak-budak, jumpa dengan anak-anak muda, jumpa dengan para peniaga yang kuat imannya tak kuat dan makrifat Allahnya tak kuat. Kata apa dia? Saya solat dah banyak tapi bisnes ikut. Nampak? Dia tak faham Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita faham Ar-Rahman Ar-Rahim, isu tu dah tak ada. Saya minta solat hajat punya banyak, fail. Dia tak nampak sebenarnya bahawa lulus peperiksaan itu letaknya di mana? Di Rahman kah, Ar-Rahim kah? Lulus periksa. Untuk berjaya di dalam hidup, dalam Ar-Rahman atau Rahim? Dalam Rahman. Sebab itulah orang tak Islam pun berjaya. Kenapa? Sebab luasnya rahmat Allah, beyond kita punya expectation. Takkanlah Tuhan orang yang dakwa dia Tuhan pun kau tolong dia. Yes, Allah boleh tolong sebab Allah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab rahmat Allah itu maka terciptalah satu benda. Mari kita tengok lebih dalam. Dengan sebab Rahman dan Ar-Rahim inilah, ya, ada dua benda yang terbentuk daripadanya yang paling besar. Apa dia? Yang pertama disebut sebagai sunnatullah. Dengan sifat Rahman Allah, Ar-Rahim Allah, maka terbentuk satu benda yang disebut sebagai sunnatullah. Sunnat Allah. Dan dengan Ar-Rahim Allah, juga Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah itu juga terbentuk apa yang disebut sebagai syariatullah. Kita sering ada benda ni kan? Benda ini semula Quran. Satu benda namanya sunnatullah, yang kedua namanya syariatullah. Jadi Allah yang bersifat Ar-Rahman ini, pertama sekali Allah mencipta sunnahnya. Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ni adalah peraturannya. Peraturan. Saya nak baling. Mana ya? Saya nak baling. Ni besar sikit. Okey, saya nak baling ya. Saya nak baling ni kat tengah-tengah kumpulan saya. Ke kumpulan mana ke? Mana? Oh, Masya Allah, tengok orang lelaki baik tak baik. Kadang-kadang dia orang lelaki, Masya Allah. Tak, saya juga saya nak baling. Okey, saya nak baling. Ini tunggu dulu, belum lagi. Okey, saya nak balik. Okey, saya nak balik. Bila saya balik, ke mana airnya? Saya akan balik ke atas. Airnya ke mana?
Dia mungkin kat shilling, kan? Jatuh ke? Kenapa jatuh? Sebab graviti. Graviti itu adalah sunnah Allah yang Allah telah tetapkan. Itu adalah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kalau dia solat banyak pun, dia duduk atas jambatan dan dia terkejut. Wahai Tuhan, kenapa aku jatuh? Nah, sunnah Allah menentukan adanya hukum graviti. Kamu berada di tempat yang tinggi, kamu akan jatuh, menjumpai paras, kamu akan jatuh. Dan ini orang tak faham, orang Islam sendiri tak faham. Kenapa dia kata, saya berniaga, tapi saya solat, saya sedekah dan segala macam, tapi saya fail. Sebab kita kena tanya, adakah kamu buat sunnah Allah itu? Ini yang kadang-kadang semua yang saya kasihan kita tak faham. Sebab itulah sebagai contoh, Sayyidina Umar bin Khattab, orang datang. Dan orang datang, dia kata saya dah istikharah. Istikharah, saya dah istikharah. Maka Sayyidina Umar kata, bagi orang itu, apa kata Sayyidina Umar? Sejauh mana kamu telah ikhtiar. Kamu ikhtiar. Saya nak buat bisnes, apa ini perancangan, bagaimana segala macam dibuat, dan dalam masa yang sama kamu istikharah. Problem lelaki ini adalah dia nampak bahawa ikhtiar tak apa lebih kuat, istikharah tu yang lebih penting. Nampak? Ini berlaku pada kita kan, anak-anak kita kadang-kadang. Ya, anak-anak kita dia kata, alamak, tahajud. Yes, tahajud. Sebab itu para sahabat dua kategori. Kalau dia kena pilih, saya nak jadi apa? Saya nak jadi seorang businessman yang hebat. So, jangan ikut track Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kalau saya nak jadi seorang penghafaz hadis yang banyak, jangan ikut track Abdurrahman Auf. Dua-duanya takwa. La syakka fi. Tidak ada khilaf bahawa kedua-duanya takwa. Kedua-duanya mendapat kelebihan. Kedua-duanya Masya Allah mendapat jaminan Nabi SAW. Tetapi nampak, kalau diikut track sunnatullahnya jadi macam Abu Hurairah, maka semakinlah dia maka sebekuk je jawabnya, Masya Allah. Kenapa? Sebab dia memang begitu. Dia dah pilih begitu. Sebab sunnatullahnya, syariat Allah peraturan. Ya, okey, kita solat, kita segala macam, tetapi sunnatullahnya adalah sebab dia tidak involve dalam bisnes. Dia tidak involve dalam bisnes pun. Maka kan itu semua yang saya kasih sekalian. Kerana itu Masya Allah, apa jadi pada dia? Apa yang dia dapat? 3 hari tak makan. Ya, kadang-kadang nampak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ikut jalan, tanya-tanya sembang, tapi Sayyidina Umar tak faham. Jumpa Sayyidina Abu Bakar tak faham. Jumpa Rasulullah faham. Rupanya perkataan dia dah 3 hari tak makan. Kawan tak puasan, Masya Allah kan. 3 hari ni Masya Allah, rasa kering Madinah. Oh, kering Madinah. Maka ini Insya Allah nanti kita harap kau okey lah, ada hujan. Nak ceritanya contohnya begitu semua yang saya kasih slide. Tetapi kalau macam Abraham bin Auf, sebab sunnatullahnya adalah diikut. Nak berjaya, you kena buat perancangan betul-betul. Lepas 3 hari saja dia duduk di Madinah, apa yang dia buat? Apa yang dia dapat? Seorang bujang ni, apa yang dia dapat? Datang, tak ada sekepiak. Lepas 3 hari, apa dia dapat? Lepas 3 hari, dia telah berjaya mendapat keuntungan sebesar sebutir emas besar amal, butir tamal. Lepas 3 hari je. Tetapi macam mana dia menggunakan? Sebab dia faham tentang sunnatullah, bahawa nak berjaya, dia kena buat perancangan, dia kena begini, dan akhirnya dia berjaya. Dan kita tahu tentang kehebatan dia. Ya? Baik. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, bila kita faham tentang perkara ini, maka sebab itulah Imam Syafi'i kata, man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Sebab ilmu adalah satu sebab untuk mendapat, menguasai apa yang ada di dalam sunnah Allah. Okay. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Nah, akhirat dia kena ada ilmu. Wa man arada huma. Dan kita lebih kompleks sebab kita nak kedua-duanya, maka sebab itu umat Islam kena lebih lagi sepatutnya. Problem Islam hari ini lebih kurang, saya buat program tahun bila dalam Madura, ya, pada bakal-bakal doktor di sebuah tempat lah. Ya, kami buat kiamulai, sembang tengah malam. Lepas tu dalam sembang, tuan-tuan bersama dengan saya tu,
Sebab saya nampak kalau kita mengaji hari ini, kita sampai pada anak kita faham insya-Allah. Supaya mereka faham bagaimana Nabi ajar dan apa yang sepatutnya ada dalam kepala berbanding dengan separuh mazhab yang berada dalam pemikiran umat Islam pada hari ini. Apa bakal doktor dan hari ini insya-Allah dia orang doktor lah. Sebab dia buat praktikal di sebuah hospital dan saya ada program dengan dia orang sembang sampai program malam tu, dan mereka tuan-tuan dengar soalan dia. Dia kata, Ustaz, kita ni kan alhamdulillah sebagai seorang muslim. Kita ni alhamdulillah sebagai muslim. Ya, alhamdulillah. Dan dengan sebab muslim kita ada syurga, Ustaz. Kita ada syurga. Dan kita buru syurga insya-Allah. Bagi orang kafir, Ustaz, dia tak ada syurga. So dunia lah syurga dia. So dengan sebab itu mereka pulun belajar. Mereka tak tidur malam, pulun. Sebab itu mereka dapat pointer-pointer yang bagus. Tetapi tak apalah sebab dia orang, inilah dunia, inilah syurga dia orang. Tapi kita, Ustaz, puasa, usrah lagi, ceramah lagi, kuliah lagi, tahajud lagi, Ustaz. Tentu pembelajaran dah jadi sedikit. Maka dengan sebab itu, Masya Allah, dunia ni kita tak dapat, Ustaz. Tapi insya-Allah kita akan dapat syurga di hari akhirat. Dia cerita itu bukan soalan, esei yang saya kena write dan dapat markah penuh. Saya nak celah tu macam mana agaknya? Sebab itu adalah reflect kepada kebanyakan pemahaman dalam masyarakat kita. Ni bagi yang kisah-kisah dah mula-mula sedar ni. Orang berniaga begitulah, buatlah lebih kurang. Kenapa? Sebab apalah, dunia ni bukan apa-apa pun. InsyaAllah yang penting akhirat matlamat. Belajar pun lebih kurang tak apa pun. Buatlah apa pun. Maka akhirnya kita semua suam-suam buku. Dalam suam-suam buku ni, anak kita tak ke mana-mana akhirnya. Dalam persaingan kita sentiasa kalah. Kelihatannya ada persoalannya, adakah itu yang Nabi ajar? Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kita dah bincang ni, Masya Allah, adalah struktur yang jelas dalam kepala. Jelas dalam kepala. Kalau kita nak Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala, memahami tentang sunatullah, kita nak kena menjadi juara dalam apa yang telah ditentukan oleh Allah di atas muka bumi. Sebab Nabi bukan melahirkan manusia yang jago-jago kampung. Nabi bukan melahirkan jago-jago kampung. Ya, Nabi melahirkan manusia-manusia yang champion, Masya Allah. Sebab itu saya duk fikir-fikir semua yang saya kata, kenapa Nabi plan untuk berdakwah di Taif? Dan kalaulah plan Nabi itu berjaya, maknanya Islam akan berdaulat di Taif. Taif akan menjadi Madinah. Mungkin tukar nama Taif jadi Madinah. Bukan di Yathrib. Tetapi nampak, Nabi pergi ke Taif, jawapannya yang ikut Nabi adalah seorang. Tetapi tiba-tiba apa yang berlaku? Pop terbuka di Madinah, di Yathrib. Tiba-tiba orang Yathrib datang jumpa Nabi SAW. Kenapa? Sebab apa yang ada di Yathrib adalah sebuah lakaran sirah untuk umat Nabi mempelajarinya. Sebab di Taif tak ada orang Yahudi. Di Taif tidak pernah berlaku peperangan saudara. Tetapi apa masalah masyarakat semua ada di Yathrib untuk Nabi pergi. Even bahkan kalau kita ingat, saya tengok dalam sirah, Yathrib itu apa maknanya? Mana Yathrib? Sebagian daripada ahli sirah. Apa dia Yathrib? Saya nak tanya sahabat saya, Tuan Haji daripada mana Tuan Haji? Dia nak tanya, mewakili sahabat yang lain. Tuan Haji daripada mana? Kampung. Kampung Sungai Binjai. Sungai Binjai. Pinggan. Binjai. Tuan-tuan, saya minta maaf ya. Tuan Haji dia okey. Nama tu okey tak? Sungai Binjai. Okey tak okey? Okey pun. Binjai tu. Wah. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Tak pernah tengok. Tak pernah tengok, Masya Allah. It's okay, zaman dulu kan. Tuan-tuan, Tuan Haji dengan penuh bangga tuan-tuan bagi tahu dia adalah daripada Sungai Binjai. Yathrib bermakna demam cikungunya. Memang demam cikungunya. Yathrib maknanya adalah demam panas. Maknanya satu tempat yang dari segi namanya pun Masya Allah jauh. Sungai Binjai lebih terror lagi berbanding dengan, kalau daripada mana tuan? Saya daripada kampung Demam Cikungunya. Sedangkan Tanjung Malim pun tukar mu'alim. Nak bagi up lagi sikit lebih standar dia kan. Ini ya Allah, Demam Cikungunya.
Jadi memang panas, cikgunya saya tak tahu. Kenapa? Semua yang sebab Masya Allah, sebab dia elok sangat kita tengok. Sebab geografinya, wabak dan bala di sana memang teruk. Maknanya Nabi pergi ke pusat yang nanti jangan umat di belakang hari, Tuhan, aku tak boleh buat macam Nabi sebab tempat aku geografinya tak best. Madinah bukan best tempatnya. Tetapi kita tengok dalam Adamul Madinah dan kita tentang Madinah, bahawa Nabi berdoa dan berdoa nak tukar, nak bagi tahu bahawa geografinya, strukturnya, dalam tu ada manusianya pula yang berperang ratusan tahun. Dalam tu pula ada manusia yang namanya Yahudi. Yang Yahudi ni Masya Allah, katalah Nabi pergi Taif, semua ni tak dapat, semua ni kita tak akan dapat belajar. Tetapi bila Nabi pergi ke satu tempat pusat masalah, tetapi Nabi ubah, nampak? Nabi ubah. Dan kita berfikir nak mengubah daripada betul-betul zero tersebut, nak angkat menjadi di sana asas kepada tamadun dunia baru, New World Order di Madinah. Mudah ke? Masya Allah. Tak tahu berapa ganda yang Nabi gunakan, effort yang digunakan oleh Nabi. Sebab itu kalaulah kita kata, wahai Tuhan, kami nak bersaing dengan orang tak Islam di Malaysia, susah wahai Tuhan. Nabi berhadapan dengan siapa? Yahudi yang hari ini menguasai dunia. Maksudnya Nabi kalau datang challenge dengan dia, kalah selamba dia. Macam tak ada. Tapi kita kenapa? Apa problem kita? Sebab kita tidak dapat memahami sebenarnya. Bagi golongan yang nak puluh dunia sangat konon nak bersaing, kalah juga. Kenapa? Bila puluh jadi tamak. Bila tamak, Masya Allah, hak orang hak dia. Nampak tak? Kekuatan tak ada. Tetapi Nabi SAW boleh, Masya Allah. Jadi sebab itu sebenarnya dalam benda yang sangat ringkas, yang ringan saja, memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, memahami bahawa Dzur Rahmah, yang disebut Dzur Rahmah ini. Sebab Dzur Rahmah, yang pertama kita faham bahawa Allah membuat sunnatullah. Nak berjaya dalam hidup, jangan lari daripada sunnatullah. Nak berjaya kena usaha. Sebab itu adalah hukum Allah. Tak mungkin kita duduk-duduk saja dan kemudian datang secara adatnya. Tak mungkin. Jadi sebab itu semua yang saya kasih slide, ini yang kadang-kadang kita dapati bahawa sunnatullah dan sunnatullah saja tidak memadai, datangnya syariat Allah. Maka dengan sebab itu Ar-Rahman Ar-Rahim adalah jelas menunjukkan tentang perkara tersebut. Ya. Maka sebab itu Ar-Rahman kepada seluruh Ar-Rahman, kalau kita dalam tafsir At-Tabari, Ar-Rahman bermaksud pada seluruh makhluk, Ar-Rahim khusus kepada orang-orang beriman saja. Nampak ya? Ar-Rahim khusus kepada orang-orang beriman saja. Fir'aun tak dapat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Rahim bin Allah, Fir'aun tak dapat, Haman tak dapat, Qarun tak dapat. Dan ada pun semua yang saya kasihkan, marilah kita meyakini bahawa dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmati, rahmatku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'at, luas, kulla syai'in, pada semua atau setiap sesuatu. Jadi semua dan setiap sesuatu itu terkandung dalam sunnatullah dan syariatullah. Ya. Cuba bayangkan